Saya ada satu teka-teki untuk anda. Cuba anda jawab. Apa ubat yang kalau anda ambil, dia akan memberikan multiple benefit kepada badan anda? Ubat yang biasa di pasaran, ubat yang konvensional. Sebagai contoh, kalau anda sakit jantung, anda akan ambil pil sakit jantung. Kalau anda ada tekanan darah tinggi, anda akan ambil pil untuk rendahkan tekanan darah tinggi. Jadi bermakna satu ubat akan memberikan satu saja kesan kepada tubuh badan anda. Tapi ada satu jenis ubat yang kalau anda ambil, dia boleh cover ke semua sekali kebaikan ataupun perubahan fisiologi yang ke arah lebih baik dalam badan anda. Jawapannya adalah senaman. Jika anda melakukan senaman, percaya atau tidak, dalam tempoh yang tertentu, anda akan boleh mengurangkan tekanan darah tinggi. Anda akan membuatkan otot anda sensitif untuk menyerap glukosa dalam darah dengan lebih baik dan anda akan dapat jantung yang lebih sihat dengan merendahkan kolesterol. Tapi ubat ini jarang orang akan ambil. Untuk topik hari ini, saya akan berkongsi dengan anda tentang 5 komponen kecergasan berasaskan kesihatan. Saya akan pergikan satu persatu. Yang pertama, cardiorespiratory fitness ataupun kita panggil sebagai kecergasan jantung, salur darah dan sistem pernafasan. Ini sangat penting untuk memastikan oksigen yang diserap oleh sistem pernafasan kita mampu dibawa oleh saluran darah dan terus bawa ke seluruh tubuh. Cara-cara untuk meningkatkan kecergasan ini adalah melakukan senaman-senaman yang berintensiti rendah ke sederhana dalam kurang lebih 50% hingga 60% kadar denyutan jantung maksimum. Ini adalah dinamakan sebagai latihan aerobik. Dengan melakukan senaman jenis ini, sistem saluran darah dan juga jantung anda akan lebih sihat dan juga sistem respiratory anda juga akan lebih efisien untuk menyerap oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Yang kedua adalah muscle endurance fitness. Kecergasan ini sangat penting untuk memastikan otot anda, otot rangka anda mampu untuk kontraksi dalam multiple contraction. Tidak cuma beberapa kontraksi saja kemudian lesu, tetapi dia boleh melakukan kontraksi dalam tempoh yang lebih lama supaya kita punya daily living punya aktiviti akan lebih efisien lah. Dan muscle endurance ini juga sangat berkait rapat dengan kecergasan yang pertama tadi, cardiorespiratory fitness. Dia sangat rapat. Jika anda latih anda punya muscle endurance, skeletal muscle endurance, dalam masa yang sama juga anda akan melatih cardiorespiratory fitness anda. Yang ketiga pula adalah muscle strength. Muscle strength merupakan satu komponen kecergasan yang juga sama penting yang kedua awal tadi. Tetapi bezanya, muscle strength merupakan komponen di mana otot anda perlu mampu untuk mengangkat atau resist certain level of load dan ianya akan membantu anda untuk menjalani daily task anda dengan lebih efisien. Tanpa muscle strength yang baik, anda tidak boleh atau tidak mampu untuk menjalani aktiviti harian anda dengan efisien. Yang keempat adalah flexibility. Ini sangat penting kerana flexibility inilah yang akan membolehkan sendi-sendi anda dapat bergerak dalam kadar aturan yang normal supaya anda dapat laksanakan tugasan harian dengan lebih baik. Dan anda juga perlu ingat, sendi kita ini akan menerima nutrien melalui pergerakan. Jika ia tidak bergerak dan ia tidak mampu bergerak dalam range of motion ataupun julat yang normal, ini agak sukar untuk anda lakukan aktiviti-aktiviti harian dan kemungkinan anda akan menjadi tidak cergas disebabkan oleh stiffness pada sendi-sendi anda. Komponen kecergasan yang terakhir adalah dinamakan sebagai body composition fitness. Ini adalah dirujuk kepada peratus lemak badan di dalam tubuh anda. Julat yang normal yang sepatutnya perlu ada pada lelaki adalah sekitar 9% hingga 19% dari keseluruhan jisim tubuh anda. Jika seorang lelaki itu mempunyai peratus lemak badan yang lebih daripada 19%, ianya dikategorikan sebagai overweight ataupun lebihan berat badan. Manakala julat lemak badan yang perlu ada pada wanita normal perlulah dalam lingkungan 23 hingga ke 33%. Dan jika peratus lemak badan ini tinggi di dalam tubuh, maka kemungkinan seseorang itu akan mendapat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ketidakcergasan akan lebih tinggi. Jadi, untuk pesakit-pesakit kencing manis, pesakit obesity, pesakit hipertensi atau apa-apa pesakit non-communicable diseases, apa kata anda semua cuba ubat ini? Saya percaya dalam tempoh masa tertentu, kebergantungan anda pada ubat-ubatan dalam bentuk pil itu akan berkurangan apabila anda sendiri dapat rasai perubahan yang lebih baik dalam tubuh anda.
Tapi anda perlu ingat, anda perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor anda sebelum anda lakukan senaman. Selamat mencuba.